berikut paparan utama Nasional 8 edisi Khamis 20 Oktober. Bajet bertanggungjawab ambil kira keperluan semua. ASEAN tolak cadangan halalkan dadah tertentu. Baik, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau akan mengumumkan sesuatu mengenai bantuan rakyat satu Malaysia BRIM dan beberapa inisiatif lain pada pembentangan bajet 2017 di Parlimen esok. Bayangan belanjawan itu dimaklumkan menerusi catatan Facebook Perdana Menteri hari ini. Datuk Seri Najib dalam pada itu membidas dakwaan pembangkang kononnya Malaysia akan muflis di bawah kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional sedangkan telah terbukti kerajaan mampu meningkatkan pemberian BRIM setiap tahun sejak ia diperkenalkan pada 2012. Polis mengesahkan terdapat unsur penderaan dalam latihan jati diri di sebuah kem di Kuala Kangsar, Perak yang menjadi viral baru-baru ini. Dan dalam rakaman video itu, sekumpulan murid dilihat dipaksa berjalan dalam kolam yang dicampak ular sawar. Menyifatkan latihan terbabit tidak sesuai dengan pelajar sekolah, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menegaskan polis sedang mengesan individu yang merakam video bagi mengetahui senario sebenar. Takkan pula nak melatih budak primary school macam melatih komando polis, kan? Nak letak ular hidup-hidup pula, ular sawa pula tu. Jadi tak apa, biar kita siasat. Kita pun dah klasifikasikan kes tu dah, bahawa 352 ke berapa ke, tak silap saya. Menurut beliau, kes program kendalian Angkatan Pertahanan Awam itu disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan Kerana Dera. Polis meminta individu yang bertanggungjawab merakam video terbabit agar tampil. Saksi utama itu penting bagi memastikan wujud atau tidak unsur jenayah dalam kejadian berkenaan. Dalam perkembangan lain, polis kesal dengan insiden penahanan terhadap seorang doktor di Hospital Serdang Jumaat lalu. Pasukan itu bagaimanapun tidak akan memohon maaf kerana kejadian berpunca daripada kegagalan individu berkenaan mematuhi arahan polis. Ketua Polis Negara menjelaskan insiden berlaku ketika anggotanya menjalankan operasi untuk mencekup kumpulan perompak. Risikan mendapati suspek yang disifatkan berbahaya dan mempunyai rekod mencederakan orang itu berada di lokasi berkenaan. Polis bagaimanapun terlebih dahulu memberi arahan agar orang ramai termasuk kaki tangan tidak panik ketika operasi. Doktor terbabit dikatakan cuba lari ketika pasukan polis menyerbu ruang makan hospital terbabit. Don't run, you should stay put. You are a doctor, so I'm sure you understand language. Will there be an official apology issued? No, there will be no official apology from us. So what do you expect us to do? Come politely, sir? No way. So we have our Tan Sri Khalid ditemui selepas merasmikan Perpustakaan Bestari PDRM tajaan Samsung Malaysia di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Kementerian Kesihatan bagaimanapun kesal dengan insiden berkenaan. Siasatan terperinci wajar dibuat polis kerana ia dibimbangi akan menjejaskan imej dan kredibiliti kerjaya doktor dan semua kaki tangan kementeriannya. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berikutan kejadian itu mangsa trauma dan mengalami kecederaan fizikal. Kan kesan ke atas semangat kaki tangan di Kementerian Kesihatan, seolah-olah Kementerian Kesihatan tidak mempertahankan pegawai-pegawai yang bertugas di dalam institusi mereka. So saya berharap di dalam hal ini bahawa there's a wrong identity. Mungkin pihak polis dan pihak hospital kita boleh kerjasama untuk memastikan perkara ini.
di dalam keadaan sedemikian. Beliau yang mengadakan lawatan kerja ke Hospital Serdang pagi tadi turut menyarankan agar kawalan keselamatan di perkarangan hospital diperketatkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KP dan KK akan mengkaji harga minyak masak dalam pasaran semasa. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai kenaikan harga minyak masak seperti yang viral di media sosial. We have to really look at the current budget. Kalau terpaksa kita rationalize mengikut keadaan yang tidak membebankan sangat kepada sesiapa. Beliau berkata pihaknya perlu melihat situasi semasa belanjawan negara dan perlu bertindak rasional supaya tidak membebankan mana-mana pihak. Datuk Seri Hamzah menyempurnakan majlis penyerahan lesen dan persijilan kepada 23 syarikat jualan langsung di ibu negara. Besok sakit macam ni, rasa sedih. Rawatan seumur hidup untuk pesakit buah pinggang. Kita tak tahu masa bila nak habis je. Saya tak mampu lah untuk nak membiayai rawatan ni. Kewangan daripada perkhidmatan, semua pesakit seperti kami ni sangat memerlukan. 72 juta ringgit untuk bantuan perubatan termasuk hemodialisis yang memanfaatkan hampir 10,000 pesakit kurang berkemampuan. Masa datang tu dah. Kau beriku harapan. ASEAN sepakat menolak cadangan menghalalkan penggunaan beberapa jenis dadah sama seperti yang dilakukan beberapa negara barat. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tindakan itu hanya akan menambah statistik penyalahgunaan dadah di negara masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu di Singapura selepas menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai dadah kali kelima. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, setiap negara mempunyai acuan tersendiri dalam menangani permasalahan dadah dan ASEAN menganggap cadangan menghalalkan penggunaan dadah sebagai tidak sesuai. Dan ini menyebabkan kita berpendirian bahawa acuan negara-negara berkenaan tidak dapat diterima oleh negara-negara ASEAN sebagai acuan yang direla paksakan. Dalam hal ini kami bersependapat dan bersependirian bahawa acuan ASEAN sesuai untuk negara-negara ASEAN. Acuan untuk negara lain sesuai untuk negara berkenaan. Maka dalam hal ini kami bersatu hati dan bersatu pendirian bahawa kita menolak cadangkan berkenaan dan kita berpendirian di dalam soal dadah ini ianya harus zero tolerance. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengakui mesyuarat kali ini banyak membantu negara-negara anggota mempelajari amalan terbaik dalam memerangi jenayah dadah, termasuk yang dilakukan negara jiran Singapura. Sidang media turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura, Datuk Ilanggo Karupanan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Datuk Seri Muhammad Motam Muhammad Sharif dan Ketua Pengarah AADK, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai dadah kali kelima di Singapura secara rasminya tamat pada hari ini dengan pelbagai perbincangan dan juga perkongsian maklumat mengenai cara terbaik untuk menangani jenayah dadah di rantau ASEAN dibincangkan. Malaysia pastinya turut berbangga apabila menerima pujian daripada beberapa negara anggota termasuk negara jiran Singapura yang memuji pendirian tegas negara dalam membantras jenayah dadah ini. Sekian dulu laporan Anas Makno di AMMD kelima di Singapura untuk Berita RTM. Bahana menyebarkan ideologi militan Daesh, 36 laman web telah disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sehingga Ogos lalu. Ia meliputi 72 pautan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. Terima kasih Puan
Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, 12 akaun media sosial dan 29 kandungan video berkaitan Daesh juga telah dipadam dengan kerjasama pengendali media sosial. Sekiranya kita mendapat maklumat dan kita pun ada bahagian yang memantau. Jadi maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada laporan ataupun aduan oleh orang ramai, kita akan bekerjasama dengan pihak PDRM. Jadi kita perlu berkongsi maklumat. Kita pun ada unit forensik digital di SKMM untuk mengesan dan untuk menjejak siapa orang yang terlibat dalam isu Daesh ni. Beliau merasmikan forum isu semasa ekstremisme ancaman militan Daesh di Sungai Petani, Kedah. Forum disampaikan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin Piche. Akibat terbabit dalam kumpulan pengganas Daesh, 2 peniaga dihadapkan di Mahkamah Magistret Kota Baru, Kelantan. Tertuduh Hizmi Razli Abdul Rahim, 32 tahun dan Tengku Syukri C. Tengku Hashim, 30 tahun, masing-masing menghadapi 2 pertuduhan di hadapan Magistret Nik Habri Muhammad. Mereka didakwa memberi sokongan kepada kumpulan Daesh dengan melafazkan sumpah taat setia menerusi aplikasi Telegram kumpulan Gagak Hitam. Kesalahan dilakukan di Kampung Pulau Kapas dan Tanjung Mas, Bengkalan Cepa antara 12.37 tengah malam hingga 5.08 minit petang 30 Mac lalu. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa memberi sokongan kepada perbuatan pengganas membabitkan penggunaan bahan letupan. Ia dilakukan dengan niat untuk menjatuhkan ideologi serta dianggap mengugut orang awam melalui aplikasi Telegram kumpulan Amanah PHB versus PAS di lokasi sama antara 3.18 pagi hingga 3.32 pagi pada 28 Jun 2016. Mereka didakwa mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara seumur hidup atau tidak lebih 30 tahun atau denda. Keputusan tidak membenarkan soalan berkaitan saman sivil Jabatan Keadilan DOJ atas alasan subjudis dibuat kerana bimbang ia mempengaruhi kes berkaitan di Amerika Syarikat. Mengulas lanjut yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata, jika perbicaraan berlangsung di Amerika dan tidak memanggil saksi, mereka boleh memetik apa yang disebut dalam parlimen sekaligus mempengaruhi proses perbicaraan. Kalau sekiranya saya benarkan perbahasan, maka menteri terpaksa menjawab. Ahli yang bermata yang lain terpaksa juga berhujah. Tidak ada dalam peraturan masyarakat Dewan Rakyat yang orang Amerika dihalang untuk memanggil saksi daripada Malaysia. Ataupun mereka tidak akan dilarang untuk ambil quotation daripada apa yang disebut oleh menteri di Malaysia. They can use that. Kerana normally, apabila hakim-hakim dalam pembicaraan ataupun peguam-peguam berhujah dalam pembicaraan untuk menguatkan hujah mereka, you will quote certain authorities. Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Isnin lepas, Wakil DAP Gelang Patah dan Puchong telah membawa usul berkenaan dan telah ditolak. Jelas Tan Sri Pandikar, keputusan menolak usul tersebut adalah berdasarkan peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. DOJ sebelum ini membuat saman sivil untuk menyita aset berkaitan 1MDB yang dikaitkan dengan kegiatan pengubahan wang haram. Pertanyaan tersebut. Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa Kurungan Pindahan 2016 diluluskan. Bagaimanapun berlaku undian belah bahagi antara pembangkang dan pihak kerajaan sebelum mencapai kelulusan bagi rang undang-undang tersebut. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.
Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Belah bagi kena bangun 15 orang. Ya, saya belum memerintahkan dihitung lagi. Saya minta semua yang berhormat lain, ya, yang berhormat jangan hitung lagi sehingga semua yang berhormat duduk di tempat masing-masing. 5:30 dah tutup, SPR dah tutup, ini baru bila nak umum? Lambat parking ni. Ya, speaker ada kuasa 15 minit untuk melanjutkan masa. Masa cukup. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undi adalah bersetuju 63, tidak bersetuju 51. Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa Pindaan 2016 dibuat bagi memasukkan keperluan kajian impak sosial menjadi mandatori sebelum projek dibangunkan. Menerusi Majlis Perancangan Fizikal Negara, setiap sudut bagi kepentingan penduduk setempat, kerajaan dan swasta diambil kira selain mengurangkan isu pertembungan kepentingan antara kerajaan pusat dan negeri. Mengulas mengenai situasi undi belah bahagi itu, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar yang dihubungi berpandangan ia merupakan serangan politik oleh pihak pembangkang. Tambahnya, kajian impak sosial penting dilaksanakan bagi sesebuah negara maju bagi membuktikan keseimbangan pembangunan dan ekosistem alam. Yang pentingnya pilihan tadi ialah kita minta supaya pihak yang berkenaan menyediakan laporan sosial impak SIA sebab sosial impak ni penting kerana dah sampai masanya apabila nak buat satu-satu projek kita kena ambil tahu mengenai masalah rakyat yang terlibat di kawasan yang nak buat pembangunan tersebut. Itu nak kena dibuat kajian, nak dirancang lebih dulu supaya nasib mereka ini dapat pembelaan. Yang tadi itu saya tengok lebih kepada, walaupun niat kita baik, tapi saya nampak tadi banyak kepada motif politik. Motif politik dia cuba nak mengkaburkan rakyat, nak mentadbirkan seolah-olah kerajaan federal ini nak campur tangan urusan kerajaan negeri. Sedangkan Majlis Pembangunan Fizikal Negara ini bukan yang baru, dah lebih 70 mesyuarat kita dah hadirkan dan banyak projek-projek yang telah kita luluskan, termasuk juga projek daripada negeri Selangor. Masyarakat perlu menyalurkan maklumat kepada kerajaan bagi menangani ancaman militan secara bersendirian atau lone wolf yang sukar dikesan malah lebih mencabar berbanding kumpulan terancang. Sebagai contoh, Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, insiden sebuah truk di Nice, Selatan Perancis Julai lepas membuktikan ada kekangan maklumat dalam agensi risikan mengenai tindakan agresif individu tertentu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Wakil PKR Bukit Katil, Syamsul Iskandar Muhammad Akin, sama ada Malaysia patut ikut jejak langkah Indonesia dalam menangani golongan itu. Yang berhormat, oleh kerana task force ini adalah di pengasihan menggunakan bahan kimia antara pilihan dipertimbangkan bagi menangani jenayah seksual golongan pedofilia terhadap kanak-kanak. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Azizah Muhammad Dun berkata ia boleh dipertimbangkan jika Parlimen bersetuju. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Wakil PKR Bukit Katil, Syamsul Iskandar Muhammad Akin, sama ada Malaysia patut ikut jejak langkah Indonesia dalam menangani golongan itu. Yang berhormat, oleh kerana task force ini adalah dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu Yang Berhormat Pengarang. Jadi saya percaya Yang Berhormat Pengarang dengan rakan-rakan lain dalam task force itu sedang membincang dengan teliti apakah di antaranya terma-terma dan garis panduan yang akan mereka gunakan bagi mencapai satu kata sepakat bagaimana untuk menangani masalah ini. Dan mungkin juga kembiri itu salah satunya, saya tak.
Presiden Indonesia Joko Widodo berkata negaranya bakal melaksanakan hukuman mengasi kemaluan pesalah pedofilia secara kimia. Perkara itu telah dibincangkan dalam pasukan petugas berkaitan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said. Badan tersebut dibentuk Ogos lalu selepas laporan berkaitan pedofilia British Richard Huckle yang terlibat dalam salah laku seks melibatkan 200 kanak-kanak antara 6 bulan hingga 12 tahun di negara ini. Masyarakat perlu menyalurkan maklumat kepada kerajaan bagi menangani ancaman militan secara bersendirian atau lone wolf yang sukar dikesan malah lebih mencabar berbanding kumpulan terancang. Sebagai contoh, Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, insiden sebuah trak di Nice, Selatan, Perancis Julai lepas membuktikan ada kekangan maklumat dalam agensi risikan mengenai tindakan agresif individu tertentu. Yang perlu kita tangani bersama. Tetapi yang paling penting ialah rakyat sendiri. Nak menangani lone wolf memerlukan mata telinga di peringkat akar umbi. Apa yang berlaku di Nice itu mungkin ada kekangan dalam agensi resik negara berkenaan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil PKR Gopeng, Dr. Lee Boon Chee, mengenai tindakan kementerian menangani ancaman lone wolf. Datuk Seri Syamuddin berkata kementeriannya bekerjasama rapat dengan pihak-pihak yang pernah melalui insiden keganasan membabitkan militan lone wolf seperti negara Perancis. Ada penurunan kes buli dalam kalangan pelajar sekolah dari 0.8% pada tahun 2013 ke 0.06% pada tahun 2015. Namun usaha ke arah buli sifat tetap menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan. Kerana itu juga beberapa pendekatan utama perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jelas Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid. Antara pendekatan tersebut ialah penubuhan jawatan kuasa disiplin sekolah, muafakat bersama ibu bapa dan sekolah, pengedaran buku panduan tangani buli di sekolah, kerjasama dengan polis dan merekodkan salah laku murid dalam laporan sahsia bagi pelaksanaan intervensi. Pengurusan sekolah sendiri yang terdiri daripada pengetua dan juga penolong-penolong kanan sekolah yang dianggap sebagai pengurus pasukan ataupun manager kepada organisasi di sekolah. Yang keduanya adalah para guru yang terlibat di dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga menjaga disiplin di sekolah. Dan yang ketiganya adalah sarana ibu bapa. Sarana ibu bapa ialah pihak ibu bapa yang bertanggungjawab bersama dengan sekolah. Pihak sekolah juga perlu mengadakan pertemuan atau muafakat bersama PIBG sendiri maupun ibu bapa dalam membincangkan masalah disiplin yang wujud dalam sekolah berkenaan. Beliau menjawab soalan Wakil BN Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menerusi sesi MQT. Statistik kes buli yang diklasifikasikan sebagai buli fizikal yang direkodkan ialah 4,159 kes pada tahun 2012, 4,120 kes tahun 2013, 2,820 kes tahun 2014 dan 2,968 kes tahun 2015. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom menolak dakwaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mahu mengharamkan sesuatu makanan hanya kerana namanya. Jelas beliau nama sesuatu makanan tidak penting. Sebaliknya, yang menjadi keutamaan adalah kandungan bahan yang digunakan. Saya nak pertegaskan bahawa tak timbul JAKIM nak mengharamkan, Majlis Agama nak mengharamkan makanan-makanan yang sudah sedia dikenali, yang popular ataupun di-establish dengan nama termasuk hotdog, termasuk yang nama-nama yang berkait. Tapi yang kita fokus, ini kena ambil kira ya. Wartawan tolong catatkan bahawa yang bukan nama tu, sebab kalau nama ni macam-macam. Cucuk kodoknya pun orang bincang, makanan teh itiknya, cakar ayamnya, macam-macam. Tetapi benda itu sudah popular dengan nama tersebut, jadi tak timbul langsung untuk nak mengharamkan. Datuk Seri Jamil mengulas isu sijil halal rangkaian kedai roti pretzel Aunties Anne yang menjadi viral di internet.
Susulan siasatan CARES Ops Water, 19 Ketua Bahagian dan Daerah Jabatan Air Negeri Sabah direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung penyelewengan dana infrastruktur jabatan semalam. Ia operasi fasa kedua selepas siasatan berhubung kes penyalahgunaan kuasa membabitkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit itu dilancarkan 4 Oktober lalu. Di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu, Magistrate Cindy MC Jus Palitus memerintahkan tahanan reman 14 orang daripada mereka berkuat kuasa hari ini. Mereka yang berusia antara 29 hingga 59 tahun itu bertugas di jabatan terlibat di beberapa daerah termasuk di Kota Belud, Kota Marudu, Beaufort, Sipitang, Pitas, Tenom, Keningau, Ranau, Kudat, Pulau Banggi dan Tongot. Tahanan dibuat di bawah Seksyen 17 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Perintah reman 3 lagi individu selama 4 hari turut dikeluarkan Mahkamah Magistrate Tawau. Manakala tahanan reman 7 hari seorang lagi suspek dibenarkan oleh Mahkamah Magistrate Sandakan. Sebelum ini 5 suspek termasuk pengarah dan timbalan pengarah jabatan tersebut telah direman dan dibebaskan dengan ikat jamin RM500,000 tanpa deposit dengan 2 orang penjamin. Di Pahang, 25 murid prasekolah di sebuah taman bimbingan kanak-kanak tabika perpaduan trauma apabila premis itu diceroboh seorang lelaki bersenjatakan pisau sebelum bertindak berompak barangan kemas bernilai RM2,500 milik guru. Kejadian di tabika perpaduan Bukit Sekilau, Kuantan itu berlaku ketika guru sedang membuat persiapan sambutan hari lahir murid. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Abdul Aziz Saleh ketika dihubungi mengesahkan berdasarkan keterangan saksi, suspek dianggarkan berusia dalam lingkungan 20-an. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Palang 397 Kanun Kesesaan kerana melakukan samun dan usaha memburu suspek giat dijalankan. Sementara saksi kejadian yang hanya dikenali sebagai Halimah berkata, dia mendengar bunyi bising dari arah tabika terbabit sebelum melihat seorang lelaki bertopi keledar keluar tergesa-gesa sebelum melarikan diri menggunakan motosikal. Kerajaan akan membentangkan bajet yang bertanggungjawab mengambil kira keperluan semua segmen masyarakat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ini bukan bajet pilihan raya. Sebaliknya, tumpuan untuk menunaikan janji kepada rakyat dari segi manfaat, perkhidmatan dan transformasi dalam pendidikan, kesihatan dan ekonomi. Menjawab pertanyaan pada taklimat media, ujar beliau bajet 2017 akan bersandarkan harga purata minyak mentah sebanyak $45 Amerika setung yang merupakan pendirian konservatif kerajaan walaupun harga kini sekitar $52. Selain kenaikan satu tangga gaji yang sudah dijangkakan, lebih 1.6 juta penjawat awam juga akan menerima manfaat tambahan. Mengenai GST, kutipan dijangkakan melepasi sasaran berdasarkan kutipan sehingga September tahun ini hasil daripada pematuhan dan penerimaan yang lebih baik. Menyedari keperluan mendesak untuk perumahan mampu milik, langkah penting akan dilaksanakan bagi memastikan rumah mampu milik memenuhi bekalan dan permintaan. Insentif pula akan terus diberikan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang merupakan tulang belakang sektor perindustrian negara. Usaha juga akan dilakukan bagi membantu isi rumah dalam kategori pendapatan B40, M40 dan T20. Kumpulan pendapatan pertengahan juga akan memperoleh manfaat daripada kecekapan sistem pengangkutan awam susulan sambungan laluan LRT dan MRT pada Disember. Bagi siswazah muda, satu program khas akan disediakan untuk membantu mereka menguasai kemahiran bagi meningkatkan kebolehgajian. Kadar pengangguran pada 3.4% tahun ini akan dikurangkan kepada 3.2% pada 2017 dengan langkah mengenal pasti kaedah bagi meningkatkan peluang pekerjaan. Secara keseluruhan, bajet 2017 akan mengaplikasikan pemikiran kreatif dengan sumber dan aset tanah dan bangunan akan dikongsi bersama oleh kementerian-kementerian bagi memastikan pengurusan sumber yang lebih baik. Antara cabaran tambahan yang perlu ditangani ialah jangka hayat rakyat negara ini dengan warga emas bimbang mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi. Menjelang 2030, Malaysia akan menjadi sebuah negara tua dengan 14.5
penduduk akan berusia lebih 60 tahun. Ia memerlukan dasar bagi menanganinya dalam tempoh jangka panjang. Geran penanaman semula untuk meningkatkan produktiviti minyak sawit negara mungkin menjadi antara insentif untuk pekebun kecil dalam bajet 2017. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Mah Siu Kiong berkata, penanaman semula penting berikutan sebahagian besar kawasan tanaman terdiri daripada pokok sawit yang telah matang berusia lebih daripada 30 tahun. I think to me replanting is very important. We have made a request to the Prime Minister to have replanting grant, so that we can encourage, especially the smallholder, to be able to replant. Then we give them the subsidy, to replant. Datuk Seri Mah berkata pengeluaran minyak sawit mentah MSM tahun ini dijangka lebih perlahan, kurang daripada 20 juta tan metrik disebabkan kesan El Nino. Industri minyak sawit sangat penting bagi ekonomi Malaysia, memandangkan negara merupakan pengeluar MSM kedua terbesar dunia selepas Indonesia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan industri minyak dan lemak antarabangsa di Kuala Lumpur. SME Corporation Malaysia yakin bajet 2017 akan menjadikan habuan untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan bagi memastikan ia kekal berdaya tahan dalam keadaan ekonomi global yang mencabar. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Hafsah Hashim, ia penting bagi menentukan kelangsungan pertumbuhan negara memandangkan PKS mewakili lebih 97% entiti perniagaan di negara ini. Sukar bagi saya untuk memberi satu jangkaan, tetapi harapan itu mungkin kerana sememangnya seperti mana biasa kita akan mengharapkan satu bajet yang boleh merancakkan ekonomi negara, yang boleh merancakkan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana dan juga keusahawanan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Shark Tanks 2016 anjuran SME Corp di Ibu Negara. Pada pembentangan bajet tahun lalu, kerajaan mengumumkan tambahan RM1 bilion bagi memperkukuh PKS melalui skim pembiayaan PKS Patuh Syariah SSFS. RM71.3 juta pula diperuntuk bagi pelaksanaan program berimpak tinggi di bawah pelan induk PKS. Sebagai langkah tambahan dalam pengubahsuaian bajet 2016, Institusi Kewangan Pembangunan dan Dana Modal Teroka milik kerajaan pula mengumumkan peningkatan dana pembiayaan sebanyak RM6 bilion untuk PKS dan syarikat permulaan. Sasaran nilai perdagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia disemak semula kepada $25 bilion Amerika menjelang 2020 berbanding $30 bilion sebelum ini. Semakan ini dibuat seiring dengan perkembangan ekonomi global yang perlahan kini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed yakin sasaran $25 bilion ini mampu dicapai. Ini memandangkan angka perdagangan antara Malaysia dan Indonesia setakat tahun ini telah pun mencecah $16 bilion Amerika. Target $30 bilion Amerika yang ditetapkan semasa pertemuan antara Presiden SBY lagi dengan Datuk Seri Najib kira-kira 3-4 tahun dahulu, dan ini sukar untuk dicapai dalam keadaan ekonomi semasa. Kita harus realistik, ya. Banyak negara menghadapi masalah dalam perdagangan masa ini oleh kerana perdagangan dunia lembab. Tahun lalu jumlah perdagangan Malaysia-Indonesia meningkat 1% menjadi $60.2 bilion. Daripada jumlah itu, ekspor Malaysia ke Indonesia mewakili $29.1 bilion merangkumi produk petroleum, kimia, mesin dan alat ganti serta elektrik dan elektronik. Beliau ditemui pemberita pada perjumpaan antara Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Perlumbaan Basikal Jelajah Malaysia 2016. Hasrat pelumba tempatan menaiki podium akhirnya terlaksana.
apabila pelumba TSG Muhammad Harif Saleh menjuarai peringkat ketiga Gua Musang Pasir Putih Kelantan. Walau bagaimanapun, jersey kuning pendahulu keseluruhan kekal di sarung pelumba Pishgaman Giant Team Arvin Muazzami Godazi. Dilepaskan pukul 11 pagi di dataran Kesedar Putra Gua Musang. Seramai 72 orang pelumba meneruskan saingan dengan jarak 169.1 km melibatkan 3 zon pendakian dan 3 pecutan. Setelah menikmati cuaca sejuk peringkat kedua di puncak Berincang Cameron Highlands semalam. Cuaca panas sekali lagi menjadi cabaran buat pelumba yang kini singgah di negeri Cik Siti Wan Kembang. Terpisah kepada 2 kelompok di pertengahan saingan. 10 km terakhir, kelompok depan akhirnya berjaya ditangkap peloton. Kelebihan pecutan di saat akhir yang dimiliki Harif Saleh dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sampai ke garisan penamat terlebih dahulu. Masa dicatatkan 4 jam 49 minit. Kedua pelumba KSPO, Park Sung Bek dan ketiga Irwandi Lakasek dari NSC Miron Cycling Team. Keputusan itu juga menyaksikan Harif merampas jersey biru Raja Pecut. Jersey kuning pendahulu keseluruhan masih tidak berganjak menjadi milik Arvin Muazzami Godazi Pishgaman Giant Team dengan masa keseluruhan 11 jam 58 minit 6 saat berkelebihan 3 minit 2 saat. Perlumbaan hari ini, pelumba Olimpik Iran itu menamatkan saingan di kedudukan ke-28. Peringkat keempat esok Macang, Kelantan Gong Badak, Terengganu laluannya lebih berlandai. Ini kerana tiada melibatkan zon pendakian dan hanya 3 zon pecutan dengan jarak keseluruhan 125.3 km. Aksi terakhir saingan Liga Perdana musim 2016. Tumpuan pastinya terarah kepada perebutan 2 pasukan bawahan Liga ATM dan UITM FC untuk terus kekal dalam saingan Liga musim depan. Sementara PKNS FC memerlukan 1 mata untuk bergelar naib juara Liga Perdana. Mengumpul 15 mata, hanya kemenangan boleh mencerahkan peluang ATM untuk terselamat daripada tersingkir. The Gladiators akan menanti kunjungan Perlis di Temerloh. Aksi perlawanan di sebelah petang. Sekaligus UITM FC akan mengetahui keputusan perlawanan sebelum aksi mereka menentang Sabah di Likas. Kegagalan memungut 3 mata penuh buat kedua-dua pasukan memungkinkan mereka menjadi pasukan kedua selepas Sime Darby tersingkir ke Liga FAM. PKNS FC pula hanya memburu 1 mata bagi mengesahkan tempat ke Liga Super musim depan. Ia bukan satu tugas mudah buat The Red Ants apabila dijadual menentang Kuala Lumpur di Stadium Selayang. Pasukan di tangga ketiga JDT 2 masih berharap untuk memintas PKNS FC di tangga kedua. JDT 2 perlu menewaskan DRB Highcom di Tanjung Malim dengan jumlah jaringan yang besar untuk sekurang-kurangnya menghidupkan peluang mengiringi Melaka United ke Liga Super musim depan. Isu tidak mengenang budi tidak harus timbul dalam persiapan pasukan baru Liga Super musim depan. Melaka United perlu lebih mantap bagi menghadapi saingan yang lebih kompetitif. Demikian tegas Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa Datuk Muhammad Yusof Mahadi menjawab dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan persatuan itu tidak mengenang jasa pemain yang membawa kejayaan pasukan menjuarai Liga Premier musim ini. Beliau berkata isu itu timbul selepas Musa masih belum menawarkan penyambungan kontrak baharu kepada pemain-pemain biarpun kontrak mereka bersama juara Liga Premier 2016 itu hampir tamat. Malah beliau menjelaskan barisan kejurulatihan juga belum ditawarkan sebarang kontrak baharu. Jadi soal tak menggerak bagi saya tak timbul kerana tentu sekali kita ingin melihat Liga Super satu pentas yang berbeza daripada Liga Premier. Jadi kita perlu mengkajilah pemain-pemain ini sama ada boleh kita bawa. Bukan soal berbudi atau tidak sebab player ini semua mereka semua dibayar gaji mengikut kontraknya. Maknanya dia bertugas, berkhidmat untuk Melaka. Kan? Jadi bila mereka masih diperlukan, mana yang kita fikir masih diperlukan, kita akan meneruskan.
Tapi mana yang kita tak perlu, maknanya kita akan kontrak ni habis, kita tak renew kontraknya lah. Beliau berkata isu seumpama itu pernah timbul selepas Melaka United menjuarai Liga FAM 2015 apabila tidak menyambung kontrak sebahagian besar pemain yang membantu skuad Hang Tuah. Apakah budi pemain Piala FAM itu kita tak hargai? Kalau kita menang Piala FAM juara, kalau kita bawa semua pemain itu main dalam Liga Premier, boleh ke kita capai keputusan hari ini? Kan? Jadi soal itu sebenarnya bergantung kepada jurulatih punya pengurusan baru nak menentukan barisan jurulatih, barisan pemainnya untuk membuat persediaan yang lebih orang kata lebih sesuai untuk kemudian nanti. Katanya, biarpun Melaka United sudah mengesahkan kejuaraan Liga Premier musim ini, segala keputusan hanya akan dibuat selepas perlawanan terakhir Liga Premier musim ini menentang Sam Darby FC yang akan berlangsung Sabtu ini di Stadium Hang Jebat, Krubong. Beliau menjawab persoalan itu ketika ditemui RTM di Krubong, Melaka. Kementerian Belia dan Sukan KBS menjelaskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM telah melanggar peruntukan Seksyen 33 Akta Pembangunan Sukan dalam prosedur penganjuran kejohanan sukan peringkat antarabangsa. Untuk itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengarahkan Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman menyiasat dan mengambil tindakan lanjut. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar tiada mana-mana persatuan sukan atau individu dibenarkan membuat sebarang tawaran atau bidaan untuk menganjurkan kejohanan peringkat antarabangsa di Malaysia tanpa kelulusan bertulis daripada Kementerian Belia dan Sukan terlebih dahulu. PKBM dikatakan telah membuat bidaan sebagai tuan rumah kejohanan Lumba Basikal Asia ACC 2018 tanpa mendapat kebenaran dan kelulusan KBS. Saya belum memberi apa-apa kelulusan kepada PKBM dan mereka kalau dah buat tawaran untuk menjadi tuan rumah melanggari akta, dan saya telah minta Datuk Zaitun berhubung dengan Presiden PKBM untuk mendapat maklumat lanjut dan untuk dihantar kepada saya untuk tindakan seterusnya. Sehingga kini KBS belum memberi sebarang kelulusan kepada PKBM, tetapi sekiranya persatuan berkenaan sudah membuat tawaran atau bidaan ini telah melanggari akta berkenaan. Nasional 8 edisi Khamis 20 Oktober berakhir di sini. Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.